Semua ada dah kan? Semua ada dah? Boleh dah kan? Ada lagi ya? Oh, Masya Allah. Ini dari mana ni? Oh, Kati sini aja. Ni Haji dari mana? Oh, dekat ni. Oh, Bukit Kerajaan. Okey. Bukit Kerajaan. Saya kat belakang tu je. Tahu. Ini dari mana? Ini dari Sayur, dari Kampung Balai Cangkat. Oh, okey. Dekat sini je. Dekat-dekat je ya? Baik, insya-Allah. Ada lagi rasanya, tapi tak apa, kita yang datang awal ni kita start je lah ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاد حتى أتاه الله اليقين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, ibu ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah letakkan kita untuk bersama-sama berbincang, bersama-sama mempelajari berkaitan dengan hukum hakam umrah ataupun hukum hakam haji dan umrah. Yang mana kalau haji ia adalah rukun Islam kita yang berapa adik? Siapa nama adik ni? Adik Aiman. Haji rukun Islam yang ke-5. Alhamdulillah ada Aiman. Aiman tak kisah. Jadi umrah ni adalah adik beradik dia sama lebih kurang. Cumanya dia tak ada wukuf di Arafah, dia tak ada amalan-amalan di Arafah, dia tak ada pergi Mina sebagainya. Tapi orang yang pergi umrah, dia akan pergi ziarah juga tempat tu. Dia akan pergi ziarah Mina, Muzdalifah, Arafah, Jabal Rahmah. Dia akan ziarah tempat-tempat di mana orang buat haji. Yang lain tu lebih kurang sama saja. Adanya dalam haji juga adanya tawaf, adanya sa'i, adanya tahallul, ya. Cuma umrah ni mudah sikitlah daripada haji. Mudah banyaklah, tak mudah sikit. Mudah banyak. Mudah banyak. Sehari dah siap dah, tak sampai sehari. Dia yang sehari tu kalau daripada Madinah, itu lama perjalanan. Perjalanan tu lagi lama daripada nak menyiapkan umrah tu. Tapi kalau ajak selalu bawa ke Taif, masuk Taif dulu. Yang ini tak tahu masuk bila ni. Ni bila pergi ni? 13 Disember. Masya-Allah. Ni trip yang sama lah minggu lepas kan.
Syekh, trip yang sama lah minggu lepas ni ke trip lain? Trip yang sama lah, cuma minggu lepas tak bagus. Yang ni Januari. Bagus. Mari awal lagi bagus. Banyak lagi kita boleh belajar. Ya, baik. InsyaAllah kita akan pergi ke sana Disember, 13 Disember ataupun Januari. Moga-moga dengan kita belajar ni, Allah Subhanahu Wa Taala pandang kita ni, ya, Allah preparekan kita ni, dan Allah jadikan kita nanti orang yang betul-betul diterima. Allah panggil dah, surat sampai dah. Surat sampai dah untuk menerima anugerah ni. Hari ni anugerah lah tak? Hari ni siapa-siapa yang nak dapat datuk semua ke tak ada? Ada kat sini tidak lah dapat tu. Apa ni, majlis istiadat diraja. Siapa yang dapat datuk dapat. Sultan call pun. Surat sampai dah. Mari. The best place dekat Kuala Kangsar ni adalah, kalau kita pergi tempat tu kira hebat lah, iaitulah istana. The best place dekat Kuala Kangsar. Bahkan mungkin kat Perak ni, tempat yang terbaik adalah di istana lah. Siapa yang dipanggil ke istana tu, maka hebat betul ya. Dipanggil menghadap tuanku untuk mendapat gelaran diraja, gelaran apa-apalah, gelaran anugerah, maka hebat benar lah. Tapi nak pergi tu, dia mesti ada sekian-sekian, mesti pakai gini. Siapa pernah pergi? Awak pun tak pernah pergi. 2 kali dah. Saya rasa pernah pergi ziarah rumah. Rasa macam pernah pergi rumah haji je. Dekat Dewan. Ya. Insya Allah. Mungkin lah kot rasa jumpa kat Kenduri ke. Saya dekat kat situ juga. 2 kali. Apa yang kena pergi? Sebelum pergi tu, apa arahan dia, kena buat apa? Kita cerita sikit. Moga-moga kita boleh prepare juga nak pergi masuk istana ni. Okey, dapat surat. Panggilan. Lepas tu nak pergi sana, pakaiannya okey, pakaian kena hitam. Nampak. Kena full dengan samping, dengan songkok. Lagi perginya kena sampai pukul berapa? Ada rehearsal lagi. Masya Allah. Itu ada rehearsal. Kita ni kena buat rehearsal ni. Jadi itu nak menghadap tuanku. Kita nak menghadap raja di dunia. The best tempat adalah di Perak ni, istana lah. Yang ini kita nak pergi the best place in the world, tempat yang terbaik dekat dunia, iaitulah Kaabah Makkah Al-Mukarramah. Ayat yang saya baca awal tadi, inna awwala baitin wudi'a lin-nas, the first place Allah Subhanahu Wa Taala letak untuk ibadat adalah Makkah. Ni kita nak pergi ni, Allah dah jemput. Ni Allah jemput dah. Kira tuan-tuan dah kira pergi ni, dah daftar ni, dah dapat surat daripada ajak ni, kira Allah dah tu jemputan Allah. Tinggalnya kita nak prepare diri kita ni supaya apabila sampai ke sana, tidak ditendang. Sampai di sana pakai baju warna merah, patut pakai baju hitam, pakai baju warna merah. Lepas tu tak dapat masuk istana, kita ngomel, marah. Padahal salah siapa? Salah sendiri. Ada yang lepas ni, cerita sikit lah ya. Cerita sikit pengalaman, sebab saya pun baru balik ni. Bawa nak pergi tawaf, kemudian sampai sana je, pintu gate dah tutup. Dah masuk dah, alhamdulillah. Dah dapat masuk dalam masjid. Tiba-tiba nak masuk bawah, tawaf kat bawah tu, pintu gate tu dia ditutup lah, maknanya askar halang. Sebab dah nak masuk waktu. Mengomel. Ada jemaah ngomel, tak boleh ni, kami nak masuk juga. Kita nak buat macam mana, dah tutup. Kita tak boleh masuk, tunggu nanti lepas maghrib dia akan buka insya-Allah. Tak boleh. Semalam saya pergi memang tutup, tak pernah buka. Saya kata sabar. Kat sini kena sabar. Dah memang kita yang datang lambat. Yang kita yang datang lambat tak boleh nak cakap apa. Lepas maghrib kalau dibuka kita masuk. Kalau tak buka, pergi hari lain banyak waktu lagi. Tak boleh ustaz. Sudah kata. Saya kata sabar ni depan Kaabah ni. Depan Kaabah ni.
Jadi benda-benda gini kadang-kadang kita mulut ni kita tak dapat jaga perasaan kita. Kita nak buat ibadat, tapi kita tak ada kesabaran. Yang ini yang paling utama sebenarnya nak pergi ni. Kena train sabar dia. Ini hati dan jiwa kita. Sebab di sana siapa-siapa yang tak diuji, dia ada dua sebab saja. Setiap orang akan diuji. Datang tempat yang best mestilah akan diuji. Kalau tidak takkanlah dapat gelaran. Tuan dapat gelaran apa? Haji dapat gelaran apa? AMP. AMP. Apa nama, apa penuhnya? Ahli Mahkota Perak. Ahli Mahkota Perak ni. Kita ada sini ni. Ahli Mahkota Perak. AMP. Kalau mestilah memenuhi syarat-syaratnya jadi AMP. Tidak tak dapat kita tak dapat AMP. Dan syarat-syarat juga yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi gelaran untuk kita pergi. Kalau haji, pergi haji, balik haji. Sebab tu Nabi bagi tahu orang yang pergi haji ni, Allah beritahu orang yang pergi haji dan tidak dia mengeluarkan kata-kata yang fasik dan tidak melakukan perkara yang fasik, rafath, Nabi kata, maka dia akan balik pulang dalam keadaan kayaumin waladathu ummuh. Dia akan balik dalam keadaan yang suci, bersih. Kalau kita ni tiba-tiba ada rekod jenayah yang sangat banyak, nak kena gantung lah. Tiba-tiba dapat pengampunan raja, bersih, kosong rekod jenayah. Apa kita rasa? Ya Allah, macam baru lahir. Macam baru lahir. Kita memang ada khusus pengampunan di raja, kan? Ada rekod jenayah macam-macam. Tiba-tiba raja nak ampun di atas apa sebab yang dibuat, kebaikan dan sebagainya, maka dapat keampunan. Begitulah atas asbab yang kita buat ni. Tapi bukan kita nak kata buat dosa je. Setiap kali buat dosa, okey saya pergi umrah, kiranya macam dah hilangkan dosa, balik ni buat dosa lagi. Tak. Ada orang-orang kaya perangainya gitu. Buat makan duit satu orang, hutang tak bayar, pergi umrah. Gamaknya rasanya dah cuci dah kot. Lepas tu patah balik, buat lagi perangai sama, pergi sama. No, tidak. Moga-moga Allah Ta'ala preparekan. Ni adalah preparation kita, saya dan tuan-tuan, untuk kita sama-sama pergi nanti. Allah terima kedatangan kita. Allah lihat. Tanda Allah terima kedatangan kita ialah tiap-tiap kali kita berada di Raudah, kita boleh menangis. Tiap-tiap kali kita tawaf nampak Kaabah, kita boleh terasa sebab dan menangis. Itu petanda yang ulama kata. Ya, maksudnya seolah-olah kedatangan kita itu kita terasa disambut, kita terasa macam betul-betul nampak, dan kita terasa betul itu syahadu, dan terus boleh menangis. Di Raudah pun sama. Raudah sebelah tempat makam Nabi, kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang kita selalu nyanyi, yang kita selalu dengar nyanyi, ya man sallaita bi kullil anbiya. Sama Iman? Ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi. Sambunglah sendiri. Maksudnya apa? Bi abi wa ummi. Sahabat-sahabat dulu, mereka tebus diri mereka, tebus dengan ibu dan ayah. Tak kisahlah, untuk khidmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di Raudah, di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Mekah nanti kita akan berjumpa dengan pemilik Kaabah, raja segala raja di dunia, tempat yang akan kita rasa paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tempat yang paling dekat, yang paling special pun kita tak dapat rasa syahdu, rugilah. Orang kata, cerita apa Hindustan yang dulu paling best? Bagi sikit nama. Kalau zaman Haji, apa cerita Hindustan yang rasa tengok paling best? Tak layan Hindustan? Ruby? Bobby? Sanggam? Kita tengok tu, ya Allah, menangis. Boleh menangis. Best. Sesenyum seorang-seorang tu, sengih, menangis. Dalam dunia sendiri, tak kisah dah menangis. Yang lelaki pun tengok menangis, tak kisah dah. Itu maksudnya best, power, kedekatan tu ada. Tapi kalau kita kat Kaabah di Raudah tak menangis. Tuan, baru ni saya bawa orang buta. 25 orang buta
25 orang pekak bisu, 50 orang semuanya OKU. Saya bawa. Macam mana orang buta di Kaabah tu, dia tawaf, dia tak nampak Kaabah tu kan. Orang buta ni dia tawaf. Orang bisunya sebelah saya ni, tukang penterjemahnya. Saya cakap je, tangan dia bersilat. Cik sebelah dia. Nanti tuan-tuan tengoklah TV Hijrah. Ada program Amirul TV dengan lain-lain lah, ada program. Berjalan tu macam ni je dia. Sebab saya cakap semua dia kan. Yelah orang pekak. Dia nak cakap, dia nak tengok. Dia tengok lagi. Kat tengah sana pun ada juga orang yang ni. Setiap daripada tu pun ada. Saya pun sampai belajar. Saya belajar gini je. Okey. Ni bujang kata. Taklah saya dah kahwin. Macam ni dah berkahwin. Apa ni? Alhamdulillah. Banyaklah. Tapi nak ceritanya, ni orang buta ni tak nampak Kaabah, dia tawaf tu belakang saya. Allah, nangis orang buta tuan-tuan. Ustaz, mana Kaabah ustaz? Mana Kaabah tu dekat je Haji, dekat je sangat. Ya Allah kata. Nak tengok tapi tak dapat tengok. Ya ke ustaz, dekat dah. Nangis belakang saya tawaf. Saya tengok kuat benar nangis dia ni. Saya tak pernah saya bawa orang yang celek pun tak kuat nangis kan. Agaknya pasal dia belakang saya tu orang pekak agak. Dia pun menangis pun dia pun tak dengar. Jadi kuatlah bunyi nangisnya. Saya pun lagi syahdu lah. Kita pun sama-sama nangis. Itu kalau kita dapat menangis ni, satu je saya punya tips. Macam mana nak betul-betul dapat kemanisan, ialah kita buat sampai boleh nak menangis. Sebab tu orang perempuan rajin ni orang perempuan ni. Ajak si suaminya pukul 2 pagi dah pergi dah. Suaminya kata, tak ketuk. Awak pun duduk dengan jemaah. Tok ketuk je. Kadang dia call, abang, jom pergi. Aduh, kawan tu baru nak tidur. Dia baru lepas makan nasi Arab unta dengan ustaz. Dia nak tidur. So isteri dia mengajak pergi tawaf, dia pun pergi lah mengajak isteri ni. Yang tu bagus bawa isteri ni. Demo ni lah mengajak kita ni. Mengajak ke macam-macam tempat lah. Ke tawaf tu dia juga. Ke shopping mall tu pun dia juga. Tak apalah. Seimbang. Tapi demo ni lah mengajak si suami-suami ni. Mengajak pergi. Masya Allah. Sebab apa? Sebab perempuan ni dia senang syahadu. Dia memang menangis saja kalau dia kat sana. Jarang masa tengok perempuan ni tak menangis. Memang menangis saja. Lambat tu cepat sahaja. Baik. Jadi Alhamdulillah. Okay, itu adalah pendahuluan kita. Jadi kenapa kita nak ni belajar? Kita nak buat preparation supaya Allah terima. Kalau Allah tak terima, baliknya ruginya duit kita berpuluh ribu bawa. Masanya 10 hari rugi dekat sana tak ada apa-apa. Sedangkan fadilat besar Allah nak pergi sana. Siapa yang pergi sana, umrahnya diterima, Allah akan ganti balik duit yang dia keluar tu. Dalam hadis, saya tak baca satu-satu lah, jadi panjang. Selalunya umrah ni dia buat 3 jam at least, 3 jam. Tapi tuan-tuan dekat ni tak apalah, kita ada buat sesi kedua ni. Kita buat sejam lebih je, sejam setengah saja. Tak apa. Jadi kita pergi yang ringkas je. Nanti kita akan ada rehearsal juga nanti. Ajak nanti dia sewa Kaabah ni, kita rehearsal. Sebenarnya tak payah rehearsal pun, tapi kita dah dapat feel tu. Dapat feel the rehearsal. Kita akan rehearsal, ada tempat-tempat je nanti, ada letak Kaabah ni kecilnya, replikanya. Kita pun rehearsal supaya apa? Supaya kita tahu macam mana cara dia. Buat mana yang Nabi SAW buat. Okey, selesai. Kalau kita pergi umrah dan umrah kita terima, Allah SWT akan hapuskan segala dosa. Kita ada kesilapan yang sangat banyak, tiba-tiba dapat pengampunan sultan segala sultan, Allah SWT. Melainkan hutang orang. Hutang dengan salah dengan orang tu tak akan diampunkan. Kau buat salah, hutang tetap kena bayar. Jangan kita rasa begini tak ada hutang. No way. Okey. Kemudian Allah akan gantikan balik duit. Perempuan kalau dia pergi haji atau umrah, dia telah berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tengok dekat Palestin tu kena tibai. Kadang-kadang lelaki relax je tengok, perempuan yang semangat. Sama macam zaman Nabi SAW. Marah demo perempuan-perempuan ni. Abang, demo semua pergi jihad. Demo semua keluar pergi jihad. So isteri-isteri zaman tu tak kisah dia mati ke semua, tak kisah. Jadi
Aisyah radhiyallahu anha tanya, wahai Nabi, adakah jihad bagi wanita? Sebab dia pun nak pergi jihad. Kata Nabi SAW, ya ada. Jihad bagi wanita adalah al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Besar dia ni pergi, dapat haji, dapat pahala jihad. Masya Allah. Ya. Kalau pergi bulan Ramadan, maka Allah bagi pahala haji. Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah pada bulan Ramadan menyamai pahala haji, satu haji. Baik, banyak macam-macam. Saya minta tuan-tuan beli buku. Ada 2 buku yang terbaik di pasaran sekarang ni. Buku tentang Mekah dengan Madinah yang ditulis oleh Abu Anas Al-Madani, Dr. Abdul Basit, tentang Mekah. Dia ada satu buku, dan satu lagi buku tentang Madinah. Tak mahal, dalam 20-30 ringgit saja. Siap berwarna, color, ada gambar. So dekat sini setiap ada hadis, ada sebagainya, dan ada rujukan bawah tu. Jadi boleh baca supaya kita pergi tu, kita tahu kat mana kita berpijak. Ini tempat dia, ini kini. Lain orang yang berilmu pergi dengan orang yang tak berilmu pergi, lain. Ya. Okey, baik. Naam. Kita terus masuk kepada rukun. Ini banyaklah tuan-tuan, fadilat dia, subhanallah. Baik, 5 sahaja rukun dia. Lagi saya nak Aiman ulang balik. Nama dia BTS BT. Apa Aiman? BTS BT. Senang aja. 5 ni buat sah lah. Kira sah lah dari sudut zahir. Dari sudut hatinya tak tahu lagi lah, itu kita dengan Allah. Sebab nak sah amalan ni 2 sahaja. Yang pertama ikhlas. Itu hati kita. Kata para ulama, ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah an-Nabi, ikut cara Nabi. Ni 5 ni adalah ikut cara Nabi buat. Nah, yang pertama adalah berniat. Nah, kemudian BTS, bukan BTS Korea tu. BT yang kedua ialah tawaf. Sa'i. B balik bertahallul. Kemudian last kali tertib. Okay, next. Saya nak tanya Aiman, sebut balik BTS BT. Yang pertama, yang kedua S, sa'i, B bercukur, tertib. Masya Allah, tengok dapat BTS BT. Tu je dia punya tertib dia. Bolehlah Aiman Bani mengajarkan di Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Aiman dah jawab apa Aiman? 6. Dah 6. Masya Allah, dah 6. Alhamdulillah. Kuat ingatan Aiman ni. Okey, baik. Yang pertama berniat ihram. Ni penting tuan-tuan. Berniat ihram. Saya berdiri lah. Okey. Ini paling penting, sebab kalau tak buat maka tak akan sah lah kita punya umrah. Daripada awal lagi tak sah dah. Ya. Saya percaya tuan-tuan akan pergi masuk, dia ada tempat yang biasa je jemaah daripada Malaysia ni pergi, sama ada dia pergi masuk Madinah dulu, dia naik train pula. Mana ada train ke Madinah? Dia naik flight, turun landing Madinah. Maka dia tak perlu berihram daripada dalam kapal terbang. Sebab dia punya miqat, dia kena ihram, dia niat dia mesti dekat miqat. Miqat tu adalah tempat spesifik yang Nabi bagi tahu. Orang yang mari daripada sini, ihramnya dekat sini. Kalau kita mari daripada Malaysia, ihram dia adalah dekat miqat Zulkarnain. Miqat Zulkarnain pula. Miqat apa? Allahu sallallahu Muhammad. Lagi kita tengok ada lagi. Orang daripada Madinah dekat Zulhulaifah. Okey. Jemaah Malaysia selalunya dia akan pergi sama ada dia turun Mekah. Kalau dia nak turun Mekah, dia kena bermiqat dekat dalam kapal terbang. Sejam sebelum turun landing tu, dia akan berniat. Sebab dia lalu miqat, dia lalu tempat yang Nabi suruh berniat tu. Kemudian orang yang daripada Madinah, kalau dia nak pergi ke Mekah, itulah miqat Nabi.
Miqat Nabi adalah dekat Madinah satu. Semua ni miqat Nabi saja ni yang Nabi tetapkan ni. Tapi Nabi daripada Madinah, miqat Nabi adalah kat Zulhulaifah ataupun Bi'ru Ali. Okey, sama ada kalau tuan pergi ke Madinah, miqat dia panjang sikit, berihram lama. Kalau daripada Malaysia terus ke Mekah, sekejap saja. Dia sejam tu terus dia pasang niat, tapi dia kena pakai ihram waktu di mana? Di airport. Kadang dah pakai di rumah dah. Di airport tu dah sibuk. Mana pakai di rumah siap-siap dah, pakai ihram siap-siap, pakai tali pinggang takut tercabutnya sebagainya. Maka terus dalam keadaan ihram berputih tu masuk dalam flight. Duduk lama sikit. Sebab tak ada masa dah nak tukar nanti dalam flight. Dah sempit. Maka dia pakai siap-siap. Bukan dia niat lagi. Ataupun dia pergi ke Taif. Dia turun dekat Jeddah juga, tapi dia tak masuk Mekah. Dia pergi Taif dulu. Ini tak pakai ihram. Yang pakai ihram satu tempat saja. Kalau dia memang terus nak masuk Mekah, itu dia pakai ihram. Jadi nanti tahu dah. Kalaulah pegawai bagi tahu, kita akan masuk Madinah dulu. Maksudnya pakai ihram ke tak? Tak. Kita akan masuk Taif dulu. Pakai ihram ke tak? Tidak. Kita akan masuk Mekah dulu. Maka pakai ihram daripada rumah. Itu nanti lah dulu saya itu demo bagi tahu nanti. Saya bagi tip saja. Jadi mana-mana dia bagi tahu tu, dan tuan-tuan dah tahu dah dekat mana. Rasanya pergi Taif. Kalau yang Disember ni masuk Taif dulu. Januari tak tahu lagi. Yang ni Disember pergi Taif dulu. Masuk Taif pakai ihram tak? Tak pakai ihram. So ini yang paling simple sekali, yang paling mudah. Sebab dia pergi Taif, duduk kat Taif, jalan-jalan, satu malam, tidur sana. Kemudian esok pagi tu terus pergi ke daripada Taif, turun balik pergi ke Mekah. 40 minit sebelum sampai Mekah, lalu singgah ke masjid dekat miqat, tukar kain ihram kat situ. Selalunya dia akan suruh sparekan kain ihram keluar. Okey, baik. Itu nanti bab pengurusan insya-Allah jangan risau, akan ada taklimat yang khusus. Okey, tengok ni. Qarnul Manazil. Ya Allah, apa dia panggil Zulkarnainnya? Inilah yang nak sebut tadi. Qarnul Manazil. Zulkarnain pula. Kita daripada Malaysia mana? Contoh kita mari dari sini. Kiblat kita mana? Mana sini kiblatnya? Sini lah tak? Sini kiblatnya. Ya, masjid sana. Sini kiblatnya. So kita mari daripada sini. Sinilah gamaknya. Kalau lantaklah. Sinilah. Sini kita lalu nak sampai sini, lalu apa? Qarnul Qarnul Manazil. So kena berniat dekat sini. Kalau flight yang mari nak masuk sini, maka kena niat kat sini. Yang masuk Taif tu, dia lalu sini juga. Turun Jeddah. Jeddah kat sini. Turun Jeddah. Contohnya turun Jeddah kat sini. Sebab ini Qarnul Manazil ni jauh lah lagi, bukan je dekat kan. Ini dekat kan. Turun kat sini. Tapi boleh tak pakai ihram sebab lalu miqat ni? Boleh, sebab kita bukan nak pergi kita bukan nak masuk Mekah. Mekah tu kita pergi tempat lain, walaupun lalu miqat. Satgi kita patah pergi ke Taif kat sini, contohlah Taif. Satgi kita patah balik. Kita patah balik mari sini. Tempat yang sama daripada Taif kita pergi sini. Contoh-contoh lah kan. Tempat yang sama Qarnul Manazil. Beza dia, kalau yang pergi masuk Mekah dia akan miqat kat atas, yang pergi Taif dia akan miqat kat Masjid Qarnul Manazil kat bawah ni. Yang daripada Madinah dia akan mari kat sini dekat Bi'ru Ali, masuk kat sini. Ni Bi'ru Ali ni jauh lah ni. Dia nampak macam dekat dah. Ni Bi'ru Ali kat Madinah. Okey, baik. So itu, yang lain tu saya tak cerita lah. Tempat-tempat lain tu kita pun tak bermiqat. Juhrah ni semua tu. Okey, nampak ni. Ni miqat umrah di Tan'im. Yang ini kalau orang nak ulang umrah dia nak ada 5 orang arwah dia nak buat. Pak Long, Mak Long, Tok Teh, Tok Nek, Tok Kok, semualah apa benda dah 5 orang ni tak buat haji dan umrah lagi. Dan dia nak buat, dia nak bagi pahala kat demo ni. Sayang benar dia. 5 orang ni nak buat badal umrah. Yang ajak bawa 3 aje. 3 umrah aja. So ada lagi 2. Mana dia nak pergi? Dia pergi lebih miqat di umrah di Tan'im. Ambil taksi, bayar 40 rial, pergi balik terus. Tapi taksi tu dia tak nak nunggu. Kalau nunggu mau jadi 100 rial. Jadi macam mana dia buat? Hanya duduk masuk, dia tak solat dah lah.
Kira pergi, taksi tu pergi masuk kawasan ni, Tanim ni, selalunya ni paling mudah secerita. Dia akan pergi masuk kawasan sini, duduk di sini kawasan pasang niat. Pap, taksi tu jalan pasang niat, saya kita pergi jauh-jauh dari pasang niat. Terus pergi balik. 40 rial. Siapa boleh dapat 30 rial, power. 20 rial pun boleh. Itu kena menyembang kuat sikit. Kena suruh mutawif yang deal kan. Dekat aja. Dekat je tak jauh. Tapi dia ikutkan juga keadaan semasa. Kadang-kadang tuan-tuan pergi jamnya banyak, itu yang susah. Ni tempat dia. Mana? Tanim. Ni kalau nak buat umrah banyak-banyak. Ada yang pergi kata saya nak buat 7 kali umrah. Sebab apa? Sebab saya dengar ustaz kata 7 kali umrah menamai pahala haji. Tak sahih. Itu adalah hadis palsu. Hadis palsu. Tidak ada banyak, Nabi tak ada buat ulang-ulang umrah. Sebab tu kalau pergi ni, saya nasihat banyak-banyak, terutama yang dah berumur. Kalau rasa tak mampu nak buat umrah banyak, spare tenaga. Spare tenaga. Sebab apa? Saya nak tawaf hari-hari. Bukan maksudnya tak buat umrah tu tak boleh tawaf. Tak, buat umrah. Ada orang macam baru ni saya bawa udah buta. Kena kemudian tapi orang buta ni jalannya kuat. Saya pun terkejut. Saya tengok, oi jalannya kuat macam ni. Tapi yang tak kuat tu saya nasihatkan tak payah niat. Lepas kita bawa pergi ziarah tu, lepas kita ziarah nanti hari ketiga selalunya ziarah. Lepas ziarah tu, lepas ziarah kawasan-kawasan Arafah, Zulhulaifah, Mina semua tu, balik tu kita akan pergi singgah tempat miqat. Ja'ranah, nama dia miqat Ja'ranah. Jadi ada yang nak buat tapi badan dah tak sihat, dah batuk-batuk, kaki dah pecah. So nasihatnya tak payah buat. Sebab kita nak spare tenaga kita untuk buat tawaf. Setiap kali pergi masjid, tawaf. Malangnya ada sebagai orang duk kejut buat umrah banyak. Umrah ni letih tau. Letihnya kat mana? Sa'i tu jauh. Satu pergi tu satu kali pergi daripada sini. Nanti kita tengok jauh. Yang penting jauh. Dan dekat sa'i itulah yang nak orang selalu tak larat. Pecah-pecah kaki tu tak larat. Faham Tapi umrah tawaf saja. Tawaf ni tak terasa pun habis. Pasal kita berhadapan dengan Kaabah. Sa'i ni rasa lama penuh. Pasal apa? Tak ada apa-apa nak tengok. Sepanjang perjalanan tu tak nampak Kaabah pun. Kita pun berjalan aja. Kalau tak baca apa-apa, tak baca Quran, tak zikir, atau berjalan aja, melenggang. Tu yang rasa letih penuh. Rasa letih. Tapi kalau tawaf, kita tawaf tu nampak Kaabah dan kita rasa dekat sangat dengan Allah SWT. Rasa banyak sangat doa. Tak habis pun. 7 pusingan tu rasa aku tak cukup lagi, tak puas lagi doa. Walaupun orang ramai. Kadang-kadang bergerak tu macam ni aja. Kalau ramai orang. Tapi bila dah terasa nikmat tu, tak kisah pun. Nikmat tu terasa bila kita boleh nangis, tu saja. Okey, Hudaibiyah pun sama. Kita akan bawa pergi Hudaibiyah. Dia akan berjalan tengok unta, tengok apa semua kat Hudaibiyah. Dia nak minum susu unta, nak minum air kencing unta. Sini. Boleh minum air kencing unta? Air kencing, satu air kencing saja dalam dunia ni yang boleh mengubati. Ia adalah kencing unta. So pergi kat sana dan dia tak najis. Dalam mazhab Hanbali. Dalam mazhab Syafi'i ia najis, tapi kalau memang disahkan oleh doktor boleh merawat penyakit, boleh minum. Tak ada ubat lain dah. Sebab apa? Dahsyat ni. Ada orang datang kaum daripada kampung Uraniyah. Dalam hadis Sahih Bukhari, satu orang daripada Uraniyin datang. Luar Madinah datang, demo sampai Madinah je demam tak kebah-kebah. Nabi kata apa? Pergi ke pengembala unta aku, minta daripada dia, bagi tahu Nabi suruh ambil susu unta, dicampurkan dengan kencing unta tu, minum kebah demam, kebah sakitnya, elok. Daripada hadis itulah maka ulama dalam mazhab Hanbali sekarang kat Madinah lah, mengatakan air kencing unta satu-satunya air kencing yang bukan najis. Mazhab Syafi'i kita kata najis, tapi kalau untuk buat ubat boleh.
Macam kita kadang-kadang makan ubat kapsul, rupa-rupanya daripada kapsul tu daripada lemak gelatin tu daripada monkey ke apa semua. Boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh kalau memang tak ada lain dah. Tak ada lain dah. Tu boleh pakai najis, pakai benda yang najis. Tapi kalau ada pilihan, satu pakai gelatin babi, satu pakai gelatin selalunya gelatin kambing ataupun lembu yang disembelih lah. Ada gelatin ni kadang tak disembelih pun sama juga tak ni maka kena ambil lah yang halal sebab ada pilihan. Okey. So itu permasalahan dia. Miqat di Jaranah ni pun sama. Tiga-tiga ni ni dengan ini akan dibawa oleh ajak. Pergi sini akan dibawa oleh ajak. Berjalan. Ni berjalan. Sebelum balik singgah. Itu namanya berjalan dan beribadah. Jalan. Sebelum balik singgah. Ini kita tak bawa lah. Melainkan tuan-tuan mutawif nak bawa, tak tahu nak pergi sendiri. Selalunya kalau macam saya ada urusan nak jemaah macam-macam, saya akan tahan teksi. Ni jemaah ni Aiman ni, pakcik apa nama pakcik Japar. Pakcik Japar ni dia dengan isteri dia berdua je lah. Dengan isterinya nak pergi ni saya cakap sakit pergi patah balik. Jangan turun. Naik bas pun boleh. Ada basnya. Takut jauh je nak pergi tempat cari basnya tu. Dan sebaik-baiknya begitu aja. Sebab kita takut keselamatan. Takut hilang. Pergi sana taksi yang mari. Orangnya tak ada. Selalunya kita akan pergi suruh pakcik makcik ni saya akan bagi tahu. Dia tak turun, dia akan niat. Pastikan. Saya akan bagi tahu, pastikan turun tu berhenti dekat tempat tanah halal. Sebab nak niat tu kat tanah halal. Jangan kadang-kadang dia pusing, tak sempat niat, lupa. Lepas tu dia pun tak tahu. Kita pun tak pernah pergi. Jadi kena beritahu. Saya beritahu, berhenti sekejap, bagi-bagi dia masa seminit, 2 minit, sekejap aja. Kemudian patah balik. Okey, selesai. Tempat-tempatnya, baru tempat belum niat. Ada lagi nak tanya pasal tempat? Tak ada. Okey, baik. Niat. Macam mana niat? Yang ini niat dia. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dekat sini pun akan ada tu. Semua ni dapat ke? Kat sini ada. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya minta kalau ajak belum buat, next version dia tambah yang ni. Next. Labbaik umratan ajak ini sunnah. Jangan tinggal tambah yang bawah sunnah. Tolong ganti je nawaitul umrata ni, gantikan dengan labbaik umrah. Tapi dia tak tulis sebab senang sangat. Labbaik umrah ni tak payah nak nulis dah. Hafal terus. Betul tak? Cuba sebut labbaik umrah. Inilah lafaz niat yang Nabi baca. Labbaik umrah. Pasal apa simple sangat? Kita nak solat panjang benar. Usolli fardu maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Banyak benar sebutnya. Yang ini labbaik umrah je. Atau memanglah tidak ada rakaatnya. Tidak ada. Kalau solatnya ada fardunya, ada sunatnya. Yang ini memang kalau kita niat tu wajib belaka. Memang wajib dah. Tak boleh lepas niat tu pergi-pergi tak jadilah nak buat. Tak jadi nak buat. Kalau tak jadi nak buat, kan? Tak jadi nak buat, maka macam mana caranya? Sembelih seekor kambing. Dia nak tebus diri dia, nak keluar daripada ihram tu, sembelih seekor kambing. Sebab tu ada orang saya dah nasihat dia pergi ni, makcik, kakak jangan niat dah pergi ke Tanim ni ataupun pergi tempat-tempat tadi tu kan. Yang awal-awal tu memang kena niat. Yang awal-awal pergi tu, sebab kita nak melalui daripada luar nak masuk ke tu, memang tu wajib niat. Tu tak boleh pilih. Tu memang kena niat. Tu wajib. Siapa-siapa yang masuk haid ke, dia sakit ke, yang itu yang first niat tu. Yang dekat Taif tadi qanun manazil, ataupun dekat atas kapal terbang 3 tempat yang beritahu tadi qanun manazil ataupun Bi'ru Ali pada Madinah. Sebab kita nak lalu. Bila nak lalu lepas tu memang kena niat. Tapi bila kita dah duduk dalam Mekah,
kita nak pergi Tanim keluar ataupun pergi ke Ja'ranah tadi, kita keluar balik ke tanah halal, itu pilihan. Kalau orang disakit, jangan niat. Sebab apa? Bila dia niat, dia sakit, dia masuk, Allah tak jadi dah sakit pinggang. Kambing. Kambing. Kena bagikan, edarkan kepada orang-orang fakir miskin. Bagus agama kita ni. Bagus agama kita ni. Pasal apa? Buat salah, kena buat baik kat orang. Bagi makan kat orang. Itu agama kita ni ihsan. Kena dam, bila ada buat benda salah nanti kita tengok pantang larang. Apa yang kena dam, kena buat? Bagi makan dekat orang. 6 orang fakir miskin. Itu agama kita ajar buat baik. Buat baik. Bukannya tak dapat masuk Kaabah, marah-marah kat mutawif. Jangan. Tak dapat masuk Kaabah, marah kat isteri. Kamu dah ni lambat ni. Orang dah bagi tahu. Mengepek tu. Mengepek kat situ. Maka tak dapatlah pahalanya. Marah-marah. Padahal itu sunat. Jaga hati manusia adalah wajib. Nampak tak? Nampak Allah ajar ni. Buat salah, kena buat baik pada orang. So dalam beribadah ni, ada hak manusia yang kita kena jaga. Sebab tu nanti nak pergi cium Hajarul Aswad, jangan sampai pergi siku orang. Saya tak gamak. Saya tak gamak. Orang tak nak siku orang, tumbuk-tumbuk orang, himpit-himpit orang. Memang saya tak gamak. Dan dalam keadaan badan saya yang kurus ni, kecil ni, nak berlawan dengan orang, dengan memang pun saya pun tak mampu nak ditolak-tolak, lemah dalam tu, melainkan saya kena tolak orang juga. Lalu sampai sekarang, semenjak 2014 saya buat umrah, saya masih lagi belum dapat cium. Pegang dah pernah lah, cium. Sebab nak cium tu memang kena siku orang je. Memang kena tolak kepala orang. Orang depan tu cium, dia tak nak angkat dah. Sama ada saya yang tolak, orang lain tolak. Lepas tu saya nak begini, saya kena tolak kepala orang juga. Memang sebab beratus-ratus dekat situ nak cium satu benda aja. Maka kalau kita tak tahu konsep tu, tengok konsep ibadah tu, Allah suruh konsep ibadah ni salahnya antaranya ialah menyakiti manusia. So jangan buat. Saya pegang tu senang sikit lah. Pegang tolak, dapat apa, pegang. Sambil-sambil orang cium tu pun kita boleh sentuh. Tapi nak cium tu memang kena satu masa, kita seorang saja yang boleh cium. Kecil aja masuk dah dalam tu. So memang saya tak pernah cium. Sebab apa? Saya diajar dan difaham, kita faham agama kita yang mengatakan menjaga hak manusia itu adalah lebih utama. Sehinggalah Umar radhiyallahu anhu kata, kau hanyalah batu, kalau aku tak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam cium, aku takkan cium. Penting qaul Umar ni sebab apa? Bukan sebab kita nak rendahkan Hajarul Aswad. Hajarul Aswad batu syurga, batu yang barakah. Tak, tapi kita tak nak orang siku, kepala, tumbuk, sebagainya. Ada yang tuan, yang dahsyat, paling dahsyat saya dah nampak. Dia cium dekat situ. Lepas tu, dah dapat cium tu, orang angkat dia. Tahu kan, orang macam dalam konsert tu kan, angkat dia, sama-sama belakang. Lepas tu lepas, boom, jatuh ke bawah. Kena boom, jatuh dia berlepas. Yelah, daripada depan tu kan penuh manusia. Memang sampai ke tengah belakang tu tak ada dia. Dia pun seronok, lepas-lepas. Kena boom jatuh. Saya kata, tak gamak saya tengok gitu, tengok orang tumbuk-tumbuk dah. Aduh, tak gamak saya kata. Nak masuk dah. Saya setiap kali memang kita ada keinginan nak pergi tu. Tapi keinginan tu penting. Keinginan nak tu penting. Jangan langsung pergi tu tengok Hajarul Aswad tak ada keinginan nak buat apa? Nak cium. Sebab Nabi pernah cium. Dan memang Nabi pernah. Sebab tu setiap kali kita pusing, kita akan buat isyarat istilam. Nanti saya akan ajar. Sebab itulah menunjukkan keinginan. Ya Allah, aku tak dapat cium Hajarul Aswad ni, ya Allah. Pegang pun tak dapat ni. Guna tongkat pun tak dapat. Nabi kadang tak dapat Hajarul Aswad tu, Nabi guna tongkat dan Nabi cium tongkat. Pegang, cium tangan. Tu pun tak dapat. Apa yang kita buat? Isyarat istilam. Dan ini kita isyarat tak istilam pun. Tak pegang pun, tak bersalah pun. Isyarat. Tapi dalam hati kita setiap kali kita pusing tu, kita, ya Allah, aku tak mampu pegang, ya Allah. Dengan isyarat ni pun, ya Allah, anggaplah aku dapat pegang Hajarul Aswad. Okey. So niat dia labbaika umrah. Dekat mana nak niat? Dekat setelah kita solat. Dengar molek-molek ni. Lepas kita solat dalam masjid, sama ada Masjid Biru Ali ataupun Masjid Masjid Ja'ranah ataupun Masjid Tanim,
ataupun masjid yang daripada Taif tu. Kemudian lepas solat kita naik dulu bas. Jangan terus niat dulu. Ni kita nak ikut sunnah ni. Naik dulu bas. Kalau kereta lah. Naik kenderaan. Sebab Nabi akan naik kenderaan, dah duduk selesa kat kenderaan, baru pasang niat. Niat apa? Labbaika umratan. Kalau haji labbaika hajan. Tulis je labbaika umratan. Tak ada nanti dalam tu. Labbaika umratan. Labbaika umratan. Pendek saja. Kalau nak buat badal haji, labbaika umratan, tambah an saja. An, siapa sebut nama? Labbaika umratan, an, untuk siapa? Sebut namanya. Namanya bapak aku. Tak ada nama, tak apa. Mak aku, kakak aku, arwah kakak. Badal haji, badal umrah hanya boleh dilakukan untuk orang yang dah meninggal, ataupun orang yang dah sakit terlantar, memang tak ada harapan sembuh, dah 10 tahun terlantar je, tak ada harapan sembuh. Okey, baik. Faham Dah naik kenderaan. Dan memang akan mutawif akan pimpin pun. Waktu naik kenderaan nanti mutawif akan cakap, kita akan niat sama-sama. Ada satu niat yang susah sikit, iaitulah niat bersyarat. Dalam kat sini pun ada. Niat bersyarat ni ialah untuk orang yang uzur, dah haid, orang yang ada demam panas, rasa tak mampu ni, orang yang haid, ataupun untuk orang yang dah nak datang haid, tak datang haid lagi, tapi rasa-rasanya hari ni tak turun-turun lagi haidnya, darah tak turun lagi, tapi rasanya nak ni. Jadi ada niat bersyarat. Niat bersyarat ni, kalau tak niat bersyarat pun tak apa. Tak niat bersyarat pun tak apa, niat yang labbaika umratan je. Tapi kalau tak niat bersyarat, tiba-tiba kat sana nanti haid kita tak habis-habis sampai hari balik. 6 hari kat Mekah, kita kat Mekah 6 hari, nak balik sampai ke hari ke-6 tu pun tak haid, tak habis lagi. So macam mana ni? Macam mana nak buat? Kena, sebab tak balik-balik, memang dia kena tahallul. So dia tahallul tu yang kena bayar kambing. Okey. Tapi kalau dia niat bersyarat, tak adalah kena kambing. Nampak macam kedekut benar Bukan kedekut. Ada pilihan Allah bagi tahu. Ni kau ni bukannya kaya benar. Kambing tu 400, duit kamu pun bukannya banyak. Itulah, ini Allah bagi jalan keluar. Allah wujudkan suasana yang ini. Pada satu orang sahabiah, sahabat, isteri Nabi yang pernah dalam keadaan begini, dan Nabi bagi cara supaya apa? Supaya dia tak adalah kena keluarkan duit. Jadi siapa yang sakit, uzur, siapa yang haid, inilah kena lepas labbaika umratan ni. In habasani habisun famuhalli haitsuha habastani. Dalam bahasa Melayunya, dan sekiranya aku tertahan oleh sesuatu halangan. Kalau ikutkan ni sampai ke Mekah lah, tapi insya-Allah kita sampai. Ataupun memang tak sampai, kena tahan polis. Kan nak masuk tu akan ada checkpoint. Nak masuk Mekah, dia akan ada checkpoint. Tengok pakai bendera Palestin, kena tangkap, masuk jail. Udah, memang tak sampai. Ikut sampai ke Mekah, masuk ke Kaabah, masuk ke jail. Ada dah kes dah masuk ke jail sebab dia pakai benda gitu 7 jam, 5 jam. So pergi tu jangan pakai lah. Jangan buat pasal. Biarkan Palestin tu dalam hati. Jangan kita jangan pakai. Pasal apa? Bukan dia benci Palestin. Bukan. Sebab dia ikutkan dia antara sekarang ni yang paling terbesar sumbang kat Palestin ni Saudi lah. Sumbangan untuk rakyat mereka. Tetapi sebab tak nak jadikan, takut jadi jadi orang duk dah tak sedar kan. Lagi nak pukul orang Israel, dia pukulnya orang lain pecah-pecah. Dia nak elakkan daripada berlaku begitu. So dia halang awal. Okey, baik. So next, faham niat dengan niat bersyarat. Siapa tak faham? Okey.
So wajib setiap yang nak melepasi miqat wajib, walaupun dia haid, walaupun dia sakit, wajib. Tapi dia berniat dengan niat bersyarat. Kalau dia niat syarat tadi, orang perempuan dia punya haid dia 7 hari, 8 hari, 9 hari. Dia duduk dekat Mekah 6 hari. Of course lah, memang kalau ditunggu sampai ke sudah pun tak dapat suci. Sampai-sampai je kat sana, baru masuk hotel, bolehlah terus ambil gunting, cap gunting rambut dia. Tak payah tunggu hari yang terakhir. Sebab memang tak ada, dan memang tak boleh pun dia boleh terus gunting rambutnya. Ya, faham? Tapi kalau tinggal sehari je, baki dia waktu dia niat tu, tinggal sehari je, dia punya haid dia, maka tunggulah sehari habis. Lepas habis dia mandi, dia tetap dalam keadaan ihram, kena jaga 8 tahun dalam ihram sehari tu, maka terus pergi buat tawaf, sa'i, selesai. Faham Okay, nak habis dah ni? Nak habis dah. Okay, next. Cara pakai ihram nanti saya tunjuk. Next. Selipar tak boleh pakai selipar yang menutup ke semua jari kaki. At least bagi nampak tiga jari kaki. Kalau ibu jari dengan anak jari tertutup dengan tepi selipar tu. Selipar dia tu ni sikit. Yalah, kalau pakai selipar jamban memang semua nampak lah. Selipar Jepun, selipar jamban yang terompah tu tok. Selipar Jepun memang nampak. Kalau pakai selipar yang baik sikit, kadang tertutup ibu jari dengan anak jari. Boleh tak nampak 3 jari kaki aje? Boleh. Orang perempuan tak ada, orang perempuan tak kisah. Perempuan memang pakai stokin pun boleh. Ini laki banyak sikit ragam dia. Dia tak boleh pakai yang berjahit. Nampak ni? Sebab tu kena pakai yang macam ni. Dia tak boleh pakai yang berjahit. Boleh, Aiman? So pakaian kamu berjahit tak? Sekarang pakaian ni berjahit tak? Jahit, kalau tak berjahit macam mana ada cantum lubang ini kan? Jadi pakaian ni pakaian gini aja. Kan? Okay, begini. Atau malas benar nak beli apa ni? Beli kain ihramnya. Tapi kain ihram ni ajak bagi insya-Allah. Tertinggal. Adalah dia bawa kain pelekat, 2 kain pelekat. Udah dekat atas kapal terbang, mana nak cari kain ihramnya? Maka dia pun gunting lah. Dia tarik koyaknya, cerak kain pelekat tu, supaya ia tidak bercantum. Dia berjahit tapi okey lagi Tawul, kita pakai tawul. Jahit tak? Kain tuala. Sampai hotel, nak pergi mandi. Buka kain ihram. Ini laki je, perempuan tak ada masalah pakai jahit. Perempuan pakai macam ni je, tak ada masalah. Ni laki ni banyak songeh ni. Aiman, laki tak boleh pakai jahit. Perempuan boleh. So, dia sampai hotel, dia nak berak ke, dia nak apa ke, boleh tak dia buka kain ihram dia? Buka, pergilah. Dia buka ke, lepas tu dia keluar pakai tawul. Boleh tak? Boleh. Tawul tu berjahit, tapi tak bercantum. Dia yang tak boleh berjahit dan bercantum. Ya? Berjahit tepi tu tak apa, tak bercantum. Okey. Contoh selipar ni. Selipar crop memang tak boleh. Melainkan kau potong depan dia tu boleh lah. Okey, next. Tawaf. Kalau masuk tawaf ni nak habis lah. Tinggal satu lagi. Lepas tawaf sa'i. Okey, tawaf dekat Kaabah. Dia mestilah, ni syarat dia. Tengok ni, perhati. Yang pertama, dia mestilah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil apa? Ada wuduk tak sekarang ni? Semua ada wuduk tak? Tak ada. Semua kita dalam keadaan hadas kecil. Okey, kalau ambil wuduk, dah, maknanya terangkat hadas kecil kita. Dan macam-macam. Kemudian terkentut, terhadas balik. Ataupun terpegang tangan isteri kita, terhadas balik hadas kecil. Terpegang pun berhadas. Pegang. Sebab apa? Pegang tu, lepas pegang buat benda-benda lain. Itu yang berhadas. Tapi dekat sana specialnya, pegang tangan isteri tak berhadas kecil. Faham? Pegang tangan isteri tak berhadas kecil. Terpegang tangan isteri orang lain pun tak berhadas kecil. Maksudnya tak membatalkan wuduk. Dekat mana ni? Dekat Mekah. Sebab apa? Sebab sulit. Memang waktu tawaf tu
senang sangatlah tersentuh. Kalau dah jam je tadi tu, dah berapat-rapat tu, memanglah senang sangat tersentuhnya. Kalau kita nak kata ambil pandangan yang mengata pandangan yang kita pegang kat mazhab Syafi'i yang kat Malaysia ni, batal wudu udah sampai bila nak habis tawaf, tak habis satu pusingan tersentuh, maka ni balik. Tak tersentuh tangan, kadang tersentuh dia dengan tak tersentuh pipi dia. Kadang-kadang jaga betul-betul. Dia mari, orang lelaki kan dia tinggi, dia bukannya ni terbuka semua, terkena dia punya terkena dia punya siku lah, apa semua benda. Memang tak boleh. Susah. Maka agama ni bukan nak suruh orang susah. Agama ni nak suruh orang, agama ni konsep dia mengangkat kesusahan, mengangkat kepayahan. So, maka dekat sana fatwa kita dekat Malaysia mengatakan tak batal wuduk, kita ambil pandangan majoriti, bukan pandangan yang cikai-cikai. Bukan pandangan yang maksud tak ada ni, pandangan ni tak ada ni, main suka-suka. Tak, inilah pandangan majoriti ulama yang mengatakan suami dan isteri tersentuh tidak membatalkan wuduk. Boleh Okey. Next. Kemudian suci daripada hadas besar dan kecil. Hadas besar apa? Hadas besar berjunub. Aiman dah balik belum? tak tahu lagi. Kalau dia dah bermimpi, dia dah ataupun dia dah mimpi nampak bidadari keluar air mani, maka itu adalah hadas besar. Ya. Suami isteri bersama hadas besar, maka tak boleh, hadas kecil tak boleh. Dia kena mandi wajib, mandi hadas. Okey, suci daripada najis kita kena pastikan, pakaian kita kena pastikan tidak ada najis. Tidak ada najis. Kasut yang kita bawa, ni tips dia. Kasut tu, ini beg kasut. Saya tunjuk ni. Ni beg kasut. Ni ajak bagi. Ni letak apa ni? Letak kasut. Tapi nanti kalau orang letak benda lain jangan marah pula. Bukan kasut aja, macam-macam lah. Letak air mineral ke apa ke, lantak ke lah, nak letak apa pun. Tapi selalunya letak kasut lah sini. Sebab apa? Kalau tak nak kasut hilang, maka bawa ia ke mana-mana anda pergi. Jangan tinggalkan di rak kasut. Sebab apa? Kadang-kadang memang hilang, orang ambil. Tapi jarang orang ambil. Siapa sangat nak kasut selipar Komel tu? Yang selalu berlaku ialah kita lupa letak raknya banyak, beribu-ribu, nombornya ribu. So tak nak lupa, kena tangkap gambar. Pergi tu jangan kita rasa kuat ingatan kat sana. Besar masjidnya, lupa. Atau nombor, at least kalau kita tak gambar, kita tunjuklah dekat mana nombor rak ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, kadang-kadang kita letak rak tu, kemudian orang ambil kasut kita terjatuh. Lepas tu datang pencuci tu, dia tolak masuklah kasut kita dalam tong sampah. Itulah hilang. So tak nak hilang, bawa letak ada plastik lagi bagus. Bohdan plastik lah ni, bohdan plastik kasut kita, mengelakkan daripada terkena najis dalam dekat kita punya ni dan melekat. Kita tak adalah menanggung najis. Sebab kita dah letak dalam tu, elok. Ya. Okey, faham bawa ke mana-mana. Lagi bagus, sebelum masuk masjid, pastikan tapak kaki kita tu dia basuh ke. Kat luar tu ada tempat basuh kan. Boleh basuh. Kemudian letak dalam plastik, kemudian letak dalam beg, kemudian kita pun pakailah. InsyaAllah tak ada apa pun, pakailah tawah dan sebagainya. Keluar pintu mana-mana, masuk pintu tu, keluar pintu mana-mana pun tak kisah. Sebab selipar kita ada dengan kita. Sebab selalu memang kita gitu. Kat Madinah je yang kita masuk pintu tu, keluar pintu yang sama. Kalau dekat Mekah, keluar pintu lain, masuk pintu lain. Kadang-kadang keluar pintu lain. Nak ketika kita umrah, memang keluar pintu lain. Kita masuk pintu lain, keluar pintu lain. Kita tak pergi lah tempat kasut kita, memang kita kena bawa. Okey. Boleh Menutup aurat, yes, menutup aurat wanita sini, ini adalah aurat dia, sebab itulah pakai nanti telekung dia yang menutup sampai ke sini, ya.
hendaklah lelaki, nanti saya akan ajar macam mana sempat, macam mana nak pakai ni. Sebab kalau dia salah pakai, dia berjalan takut ternampak. Saya pernah nampak orang pakai, tapi ajak punya bagi ni besar, insyaAllah tak nampak lah. Ada orang Arab pakai, dia kecil punya tu, dia jalan nampak apa? Nampak peha dia. Tu terbuka lah aurat dia. Okey, hendaklah dimula pada sudut Hajarul Aswad. Tengok Hajarul Aswad. Mana Hajarul Aswad? Ni Hajarul Aswad. Nak tahu Hajarul Aswad senang saja. Dia sebelum pintu. Dan ramai orang berkumpul kat sini. Sebelum dia adalah rukun Yamani. Syarat yang kelima, sewaktu berjalan melakukan tawaf, Baitullah adalah sentiasa berada di sebelah bahu kiri. Sebab kita berjalan mengelilingi Kaabah mengikut pusingan lawan jam. Betul, anti clockwise, bukan mengikut pusingan jam. Kalau pusingan jam macam ni, mesti kanan kita yang ni Kaabah kan. Contohnya, ni Kaabah ke, Aiman? Kita tak pusing macam ni. Kalau pusing macam ni, kanan yang akan ni. Tapi kita pusing macam ni. Anti clockwise. Memang dunia kita pun berpusing begitu. Bumi pun berputar pada paksinya anti clockwise, melawan arah jam. Jam je yang pusing gitu. Boleh tak jam kita buat pusing gitu? Boleh kan, ada jam orang jual anti clockwise ni jam tu. Okey, boleh saja. Ada yang claim bahawasanya kalau kita pakai jam gitu, kita akan ubah sistem kita mengikut peraturan. Tak kisahlah mana-mana. Yang penting memang yang kalau ikutkan semua benda ni adalah dia berputar pada itu. Ini kita punya, itu kita ambil dalam dunia ni kadang-kadang apa dia punya hikmah, apa dia punya falsafah. Dalam dunia ni kadang-kadang banyak benda yang kita tak setuju, hati kita dan jiwa kita, yang kita sentiasa engkar pada melawan fitrah. Fitrah Allah letak adalah agama, solat 5 waktu, dengar cakap mak, puasa, tutup aurat. Bila sampai, dan antara fitrah yang selalu kita buat juga, jam kita hari-hari kita tengok pusing ikut arah jam. Sampai ke sana kena tak boleh, kena anti clockwise. Falsafahnya apa? Falsafahnya ialah agama ini kadang-kadang kita buat walaupun kita tak suka. Walau sepanjang tahun, sepanjang hidup tu, inilah kali pertama saya datang ni. Kadang-kadang artis first time dia betul-betul pakai elok tu ketika dia pergi umrah. Itulah, walaupun tak suka, tapi itu jadikan sebagai satu titik untuk berubah dalam hidup. Cukup 7 keliling. Berapa kali? 7. Macam mana nak tahu 7 ke tidak? Jangan percaya pada ingatan anda. So apa yang perlu kita buat ialah apa ni? Tak payahlah bawa pen semua. Idaklah dia bawa pen, tulis. Ini pusingan pertama. Apa yang kita buat? Sama ada kita buka jam ke, apa ni, ada tasbih ke. Kadang orang pakai tasbih, sharp tarik 1, pusing 1 tarik 1. Kedua tarik 2. Ada orang pakai tasbih digital tu kan, tekan cek 1, cek 2. Dia ada 2 lah tasbih. 1 tasbih untuk zikir, 1 tasbih untuk kira. Cara yang ketiga yang paling mudah ialah ikut orang. Ada berapa? 7. Okey, 7 settle. Itulah ada mutawif. Jemaah. Saya selalu tanya, saya pun keliru juga, dah pusing-pusing. Berapa ni? 7. Saya rasa 7. Berapa? 7, betul 7. Itu 6. 6 tu salah lah tu. 7 lah kita kata. Yakinkan sekarang tu 7. Takkanlah kita berjalan sama-sama daripada awal 10 orang kata 7, kau seorang kata 6. Bila masa kau terlepas? Tak 6 juga. 6 lantak kau mula 6, pusing seorang-seorang. Tak boleh pusing seorang-seorang. Ustaz kena ikut. Ustaz ikut lah. Lantak. Pasal apa? Nak melayan qinah, was-was je tu. Okey, baik. So, cukup 7 kelingan. Keliling. Bukan keling 8 tawaf dah dilakukan dalam masjid dan di luar daripada bahagian Kaabah seperti Hijaz Ismail. Dia tak boleh dilakukan dalam kawasan masjid. Tak boleh lah dia nak pergi naik kereta, dia pusing naik taksi daripada luar masjid. Pusing 7. Dah dapat dah kata. Tak boleh. Mesti dalam kawasan masjid. Walaupun naik helikopter. Dia naik helikopter, tuan-tuan ni kaya benar nak tawaf naik helikopter, tapi mesti kawasan masjid atas tu. Pusing. Boleh. Nanti
Dan kawasan masjid, tak kisahlah kawasan masjid, yang penting masjid tu dibesarkan, nanti dia akan besar makin lama makin Kalau tengok tuan-tuan pergi tengok plan yang ni, dia akan besarkan, nanti akan siap ada train dalam tu. Tu tahun bila lah tu, tu lah pergi best. Kalau tengok plan nanti, tawaf tu boleh dia naik pakai train. Sebab makin besar, jenuh lah. Sekarang pun kalau tawaf yang dekat bangunan tu, satu kali pusing tu 1 kilo lebih lah. Satu kali tu nak habiskan satu tu besar. Pasal apa? Bawah tak boleh masuk, melainkan pakai kain ihram. So nak kena pusing atas. Nasib baiklah ada skuter. Tapi skuter tu nak kena bayar juga lah naik. Tuan-tuan bawa lah apa-apa yang boleh ke, rollerblade ke, kat atas ke, ataupun apa-apa. Kalau ada kad OKU macam kami bawa tu hari, tunjuk kat OKU, free. Semua free yang dalam tu. Orang-orang yang bawa pun free. Buatlah kat OKU saja sini. Okey, tawaf taklah dilakukan dalam masjid. Okey, next. Nampak tak ni? Pusing rukun Iraqi. Pusing ni kita akan jumpa Hijr Ismail. Dalam ni adalah tempat Kaabah juga. Siapa yang nak solat dalam Kaabah, maka dia tak boleh masuk dalam Kaabah. Dia kena solat dekat luar kat sini, kawasan sini. Kalau buka, usahalah kat sini. Ni pun kena beratur lah. Tunggu giliran. Okey. Saya suka bila pusing kat sini, saya start doa kat sini dah. Sebab saya akan anggap ini adalah tempat dalam solat. Saya akan anggap diri saya macam dalam solat. Sebab solat saya akan doa sampai sini. Sampai sini. Ni rukun Syami. Ni rukun Yamani. Rukun Yamani sampai ke sini. Doa dia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu saja satu doa yang Nabi ajar khusus. Bukan bermakna tak perlu doa waktu-waktu lain tu. Waktu lain tu doa sahaja dan zikir apa sahaja yang kita tahu. Yang penting jangan terikat dengan buku. Saya suka bagi tahu jemaah ni, dia tawaf buku. Dia tawaf buku. Kita ada banyak macam tawaf. Kita ada tawaf kedai, tawaf kidai. Tahu tawaf kidai? Orang tawaf kat masjid, dia pergi kat kedai membeli. Tu shopping lah. Kita ada tawaf buku. Ni istilah saya bagi. Tawaf buku maksudnya tawaf dia tu tengok buku aja. Orang tawaf banyakkan tengok Kaabah, berpahala tengok Kaabah tu. Setiap kali kita tengok Kaabah tu, kita akan makin dekat dengan Allah. So apa sahaja doa yang kita tahu, sebab tu Nabi tak bagi rumit-rumit doa. Kalau Nabi ajar 1001 doa dalam tawaf tu, kita pun kena tengok buku. Ni Nabi ajar satu doa je yang khusus. Apa dia? Tu pun kita dah hafal kat sini. Rabbana atina. Tu pun dekat sini. Start daripada rukun yang mana sampai sini. Yang ni tak payah nak harapkan mutawif. Mutawif 20 orang belakang, yang orang yang ke belakang tu confirm dah tak dengar dah. So tak dengar Ustaz, tak dengar. Jangan rasa khawatir. Baca apa sahaja. Subhanallah takkan tak tahu kot. Astagfirullah takkan tahu. Alhamdulillah, selawat, baca Fatihah semua. Apa-apa sahaja, tetapi khususkan waktu kita untuk doa. Sebab doa tu dia akan meruntun jiwa kita. Dan doa kita ni dia ada skill dia, iaitulah doa mestilah kita mengadu pada Allah. Mengadu ni ya Allah. Kita semua kita minta tu, nak minta duit banyak ni, nak minta rezeki banyak. Ya Allah, kau tahu ya Allah, aku ni hutang banyak ya Allah. Ya Allah, kau maha mengetahui aku ni berhutang dengan ni sehinggalah aku rasa susah sangat hidup ni berhutang. Kan? Kemudian baru ya Allah, Tuhanku, permurahkan darah rezeki aku supaya aku dapat membayar segala hutang-hutang. Barulah kita akan rasa feel. Ni tiba-tiba ya Allah bagilah aku kaya. Apa benda? Sebab itulah doa ni seperti mana Nabi mengadu. Nabi kata wahai Allah, kan Nabi bila di pulau kan di Taif tu, Nabi mengadu, ya Allah, aku mengadu tentang lemahnya kekuatan aku, lemahnya aku punya diri ni untuk mengajak manusia kepada Allah. Wahai Allah, hidayahkanlah mereka, tidak mereka anak cucu mereka. Innama ashku bathi wa huzni, kata Nabi Yusuf AS. Aku mengadu padamu tentang kesusahan hidup aku dan tentang kesedihan hidup aku. Barulah kita cakap apa benda yang kita nak minta pada Allah. Next, senang tak? 7 kali pusingan, selesai tawaf. Lepas tu buat apa? Sunatnya ialah kita solat 2 rakaat tawaf. Selepas tawaf, solat sunat 2 rakaat tawaf. Apa nak baca? Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallah.
Boleh? Ni apa benda ni? 7 ni. Selalu orang tanya nanti. Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ni ada apa dalam dia? Ada batu. Jangan ada kata kubur pula. Ada batu tempat Nabi Ibrahim diri ketika dia nak naikkan binaan dekat atas ni. Ni bukan ni kat luar ni pagar dia je supaya orang tak pergi cium ke, ambil batu bawa lari ke. Ada pernah batu ni nak dibawa lari pun. Kan? Ya. Rakaat pertama qul ya al-kafirun, rakaat kedua qul huwallah. Macam mana lafaz niat dia? Saja aku solat sunat tawaf 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ataupun cek nak solat tawaf 2 rakaat. Ambo nak solat tawaf 2 rakaat, solat sunat tawaf. Tak payah nak skema-skema. Kan? Itu adalah niat dalam hati. Tak payah nak usollinya pun Ustaz. Tak payahlah kamu usollinya 5 waktu tu pun jenuh kamu ngapai waktu kecil. Seminggu baru dapat usolli fardu subihi tu. Ini dah ketua nak ngapai usolli sunatan tawaf. Memang tak dapat. Belum senayu saja. Saja aku solat sunat tawaf 2 rakaat. Kenapa Ta'ala? Saja aku solat sunat tawaf 2 rakaat Allah Ta'ala. Rakaat pertama qul Allah, qul ya, rakaat kedua qul huwallah. Okey. Lepas habis solat pergi minum air Zam-Zam. Sebelum pergi sa'i, minumlah air Zam-Zam sebab kat situ akan penuh ada air Zam-Zam. Penat dah ni. Penat dah kita berjalan, nangis, dah habis dah suara dia ni. Minta oleh Allah, minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam, ada doa dia, jangan minum saja. Kat sana semua buat dengan doa. Wahai Allah. Nanti saya nak bagi hadiah siapa dapat baca doa dia. Apa doa dia? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Dapat? Tak dapat nanti balik Google. Panjanglah nak cakap. Google tulis doa minum air Zam-Zam. Doa minum air Zam-Zam. Yang penting kita kena tahu ada doa dia. Wahai Allah, aku minta dalam bahasa Melayu, wahai Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak, yang luas, dan penyembuh dari segala penyakit. Okey. Siapa dapat dalam bahasa Arab dia, kita sebagai hadiah. Next. Sa'i habis. Ngelas. Nak balik dah kan? Baru 10.30. Okey. Sa'i. Apa maksud sa'i? Sa'i adalah berjalan. Sa'i itu jalan. Tawaf maksudnya pusing. Tawaf maksudnya jalan dalam keadaan pusing. Sa'i ni maksudnya jalan dalam keadaan yas'a, dalam keadaan berusaha, susah payah. Itulah sa'i. Sebab apa? Susah lah pun sa'i ni. Susah. Jalan naik bukit. Bukit ke bukit. Bukit ke bukit. Ada orang yang sakit pinggang, sinilah yang dia akan trigger sakit pinggang. Orang tua-tua ni, orang bukan tua, orang veteran, orang lama. Memang kat sini dah sakit pinggang sebab dia naik bukit tu. Dia jalan mendatar tak sakit pinggang, naik bukit. So, ini tip ni sangat saya berguna untuk berjalan tanpa rasa sakit pinggang ataupun kurangkan sakit pinggang. Tips ni. Bagaimana tips dia? Tipsnya ialah bayar RM80. Suruh orang tolak. Skuter kat atas. Yang ini kita dengan jemaah ramai ni, kita bayar RM80. Lagi ada orang kat situ beratur je tukang tolak wheelchair. Kita pun duduk. Tolak. Sekejap je tolak. Pusing. 7 kali pusing kan. RM80. Ya. Atau kita dah berjalan 4 kali dah. Tinggal 3 kali. Ya Allah, sakit dah, tak larat dah. Bukan semasa daripada mula tu. Tak apa. Dah berjalan tak apa juga. Tapi masalahnya RM80 juga. Dia nak tolak 30. Melainkan ada mutawif, tukang nego lah. Mutawif nego. Boleh. Okey. So, tak larat dah. Ada. Itulah fungsinya tu ada situ. Jangan duk lawan. Jangan duk sakit pinggang. Demam sih. Demam urat. Demam. Jangan duk kata, agama ni kena faham ya. Agama ni bukannya lagi sakit lagi banyak pahala. Ya, tak. Sakit jangan buat. Tu agama. Susah
Mudahkan. Sebab itulah kita musafir buat berapa rakaat? 2 rakaat. Itu agama. Siapa buat 4, maka dia sombong, kata Nabi. Siapa buat 4, dia sombong, tak terima hadiah, tak terima Allah bagi hadiah 2 rakaat. Macam tu juga. Siapa yang ni, Nabi pun pernah sa'i naik unta tau. Jangan kita tak apa Ustaz, tak apa dah lagi ni lah. Lepas tu demam 3 hari, demam urat. Terlantar dekat hotel. Nak rasa sakit bukan time tu lah. Balik tu, memang demam-demam selalunya. Sebab tu saya, alhamdulillah yang pergi dengan saya, memang saya sangat jaga bab kesihatan ni. Saya memang tak paksa lah. Alhamdulillah lah. Yang penting pergi, yang penting kita nak datang buat ibadat dengan keadaan sihat. So, itu yang pertama, tips yang pertama. Tips yang kedua, yang ini semua boleh buat. Pakai selipar time sa'i bagi yang sakit. Pakai selipar. Keluarkan balik selipar daripada ni. Pakai balik selipar time sa'i. Kalau nak lagi bagus, yang ada penyakit pinggang, macam saya ada penyakit pinggang juga, saya pakai selipar. Turun lagi tengok ada selipar yang selipar saya paling saya letak atas sikit. Pasal risau, takut orang ambil. Harganya RM400 kat bawah tu. Nama dia Skechers. RM400 lah. Memang kat dalam ni semua tak pernah keluar. Tapi dia berjalan ni sudahlah ringan satu macam. Jalan sesuai sangat untuk orang yang sakit pinggang. Ya, jangan kita belagak dengan Allah. Jangan kita rasa macam yakin sangat. Nanti memang setiap kali saya jumpa, yakin tu bagus, tapi kesihatan pun penting. 300, tapi boleh pakai lama lah. Ada selipar. Dia ada 2 lah selipar yang bagus ni. Satu Medicare dengan satu lagi Skechers. Kalau orang tegur, ni dia ada tips lagi ni. Kalau orang tegur, selipar, maka kita akan kata satu ayat yang magic, yang dia takkan kacau kita dah. Iaitulah marid. Sebut marid. Marid tu apa? Sakit. Dia tak ada sini sakit pinggang, ada yang sakit pecah tumit ni. Sebab tu kat sana jangan belagak, dekat sini cari Vaseline. Sini murah. Vaseline oil gel tu, Vaseline oil. Bukan Vaseline yang krim, Vaseline yang keras tu, yang ambil tu. Tu memang kena pakai. Selalu kita pakai bibir. Ada yang bibir punya satu badan boleh tu Vaseline tu. Pergi kat farmasi, pergi kat Guardian, semua ada. Beli yang besar tu. Kat sana memang kena pakai selalu. Bulan 12 ni musim sejuk, lagilah kaki cepat pecah. Tumit. Tapi kalau pakai tu hari-hari, tiap-tiap kali pakai, insya-Allah tak pecah. Dia tebal. Cuma pakai Vaseline tu, Vaseline gel tu, bila ambil wuduk, jangan kita buat perangai macam kita kat Malaysia ni. Macam tu aja kan. Buka paip, macam tu aja kaki kita. Sebab kita kena sapu, sebab baru bagi sampai ke kulit. Sebab Vaseline tu dia tebal sikit. Ya. Okey. Sa'i, baik. So, bukit ke bukit, apa niat dia? Tadi tawaf, apa niat tawaf tadi? Sama, aku tawaf 7 singgah ke Ta'ala, dah tu je. Nak tawaf. Pastikan niat tu sebelum Hajarul Aswad. Okey. Saya lupa satu benda tadi, tak ada tulis kat tu. Sunat setiap kali. Dah bagi tahu dah. Angkat ni, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar sekali. 2 kali pun boleh. Allahu akbar, 3 kali pun boleh. Allahu akbar. Okey? Setiap kali angkat. Nanti kita buat rehearsal, jangan risau. Minggu depan kot. Minggu tu lagi. Okay, next. Kalau tak rehearsal, tengoklah video. Ni kita akan berjalan setiap kali sebelum sampai ke Marwah, kita akan melalui garisan hijau. Ni kita panggil tempat ni hijau. 99 meter ni, lelaki disunatkan berlari anak. Lari anak sunat, bukan wajib. Jangan ditinggalkan isteri dia. Dah berlari, kemudian tunggulah balik orang lain datang. Sebab apa? Situlah tempat Siti Hajar berlari. Siti Hajar ni ulang alik 7 kali tu. Pasal apa? Pasal Nabi Ibrahim tinggalkan dia dekat situ dengan anak dia, si Ismail. Tinggalkan kat situ. Tinggalkan terkontang-kontang gitu. Boleh tak tinggal? Pergi bawa tengah hutan, tinggalkan anak dengan baby.
Agaknya berani tak buat. Gila dah ni. Nak membunuh. Tapi ni tak, ni perintah Allah. Dia ada dua. Allah uji Nabi Ibrahim. Pertama suruh sembelih anak dia. Afwan. Pertama suruh tinggal. Yang kedua nanti dah mari balik suruh sembelih pula. Ini ujian Allah nak menguatkan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim tetap buat sebab perintah Allah. Allah selamat. Siti Hajar, nak tinggalkan kami, ni perintah Allah. Ya, perintah Allah, tak apalah. Tinggalkan. Semua pakai yakin. So berlarilah Siti Hajar, lari cari ayo, nak cari pedagang. Nak tengok naik bukit, tengok tak ada orang lalu. Patah balik naik bukit, sofa balik tengok tak ada orang. Anaknya dah menangis. Nak ayo. Lari balik tengok jauh tu, 400 meter lari. Lari sambil tengok cari air, sambil dah sampai kat bukit, naik bukit. Sebab apa naik bukit? Sebab nak tengok ada tak orang datang. Pedagang datang nak panggil ni. Anak aku lah lapor, dah ditinggalkan Nabi Ibrahim. Jangan pula terdetik dalam hati kita, apalah Nabi Ibrahim tinggal. Itu perintah Allah. Ni juga perintah Allah. Setakat nak berjalan sikit tu, tak ada tinggal anak bini pun. Pegang juga. So kita pun berlari. Tapi perempuan tak boleh berlari lah. Perempuan tak disunatkan berlari. Pasal apa? Hajar kan perempuan. Yelah, hajar perempuan. Tetapi tak disunatkan berlari untuk mengelakkan fitnah. Atau perempuan berlari tu goyang macam-macam. Fitnah. So perempuan tak payah berlari. Kalau dia sorang-sorang kat situ, perempuan je semua berlari je. Kalau ramai-ramai jangan berlari. Jalan macam biasa je. Relax. Patah sini pun sama juga lari. Ya. Itu fungsi berlari. Faham Next. Inilah gambarannya ya. Jangan kita ingat kita berjalan tu tak ada orang. Inilah gambarannya, penuh dengan orang, insya-Allah. Yang ini dekat sofa ke Marwah? Sofa ke Marwah? Mana ni? Entah, awak pun tak tahu ni. Yang ini dekat. Tengok sebelah sini, dia pergi ke sana. Yang ini pergi ke sini. So ke mana ni? Marwah. Betul, pandai. Sebab ini nak ke sana balik ni. Yang ini datang ni sofa, mari ke sini, ni Marwah. Lepas tu ada patah balik, kita akan patah balik ni sebelah sini. Sebelah sini. Betul tak? Ini apa orang ni? Patah balik pergi ke sofa. Ni 1, patah balik 2, 3, 4, 5, 6 dan last sekali dekat Marwah. Lepas habis tu 7, apa yang perlu kita buat? Relax, bertenang. Nak bercukur, nak bergunting dekat mana? Marwah tu tak ada kedai cukur. So, yang laki cukurnya kedai barber. Niatnya saya nak bercukur, pergi kedai barber. Perempuan, dia boleh bergunting dekat hotel. Tak payah kelam kabut dekat situ gunting. Melainkan, sebab baru-baru ni saya pergi pun dia dah tutup kat situ. Memang tak boleh dah. Kan selalu kita pergi boleh duduk kat kawasan-kawasan Marwah, bukit, atas bukit puncak tu kan. Yang dia letak lilin tu, dia tutup. Memang tak boleh pun duduk situ, berjalan terus pusing aja. Tak boleh duduk pun. So memang tak ada tempat nak gunting kat sana. So dalam keadaan sesak gitu, guntinglah perempuan dekat hotel, terjagalah aurat dia semua. Sebenarnya senang je. Ni tak gunting aja kan. Tapi nak macam mana? Dalam keadaan begitu, laki pergi ke kedai barber, kemudian bercukur 10 rial. Berapa rial? 10 rial untuk lelaki. Ni Aiman, balik ni saya nak tengok Aiman botak. Nak tutup botak pakailah kopiah. Tu yang balik tu pakai kopiah aje. Baik ya, bagus je. Balik rupanya nak tutup kepala botak. Samalah ustaz ni keseroban lagi kepala botak. Okey. So, bila kita tahallul, apa niat dia? Niat tahallul. Aku nak bertahallul, tu saja. Tahallul suci. Ada tak doa khusus? Tak ada. Doa lah apa-apa yang nak doa. Ya. Bismillah, digunting. Ya. Cukurnya 5 minit je. Siap, cukur.
Okey. Selesai. Ada pertanyaan? Kita ada 44 minit. Tahu dia pakai wangi-wangian. Okey. So kita buka pantang larang soalan. Saya minum Ustaz. Bismillah. Sepanjang kita dalam ihram, iaitulah sepanjang kita berniat sahaja labbaik umratan tadi, labbaik umratan, sampailah sebelum kita gunting rambut, itu kita panggil kita dalam keadaan ihram. So dia ada pantang larang dia ketika ihram. Yang pertama, tak boleh pakai pakaian bersarung atau berjahit. Selesai, faham Menutup kepala atau sebahagian daripadanya, lelaki tak boleh tutup kepala, tak boleh pakai kopiah, tak boleh pakai topi, tak boleh. Yang ketiga, menutup muka bagi wanita tak dibolehkan walaupun pakai mask, melainkan waktu pandemik sekarang ni dibolehkan. Ketika pandemik dan pasca pandemik sekarang ni, ataupun ada habuk yang sangat banyak, peminaan, maka dibolehkan pakai mask. Kalau tidak kena dam. Memakai sarung tangan, lelaki dan wanita tak boleh. Lelaki sebab tak boleh pakai sarung tangan kan bersarung. Perempuan bukan sebab bersarung, sebab memang larangan dia dalam hadis tak boleh pakai sarung tangan. Sebab perempuan boleh pakai sarung, tapi satu sarung saja perempuan tak boleh, iaitu sarung tangan. Boleh buat teka-teki. Dalam banyak-banyak sarung. Sarung apa yang boleh perempuan pakai, melainkan semua sarung perempuan boleh pakai, melainkan satu je. Inilah sarung tangan ketika ihram. Yang kelima, memakai bau-bauan. Itu jawapan dia. Bukan ketika di Mekah, ketika dalam ihram sahaja. Tak boleh pakai bau-bauan. Lelaki ataupun wanita ala sawa, sama. Ya, tak boleh nak spray. Ya, tak boleh saja-saja nak pergi minyak atar, pergi kedai perfume, cium. Tapi terlalu kat kedai tu tercium tak apa. Yang pergi cari pula cium. Wanginya bau ni mana? Oh, cium. Tak boleh Ataupun tak boleh memakai minyak di kepala atau janggut. Tak boleh pakai minyak kepala, janggut. Nak pakai sebelum ihram. Pakai minyak wangi pun boleh kat badan. Spray minyak wangi, pakai deodorant sebelum daripada ihram. Selepas mandi tu kat hotel, pakai siap-siap. Tak ada masalah. Memang Nabi pun pakai minyak rambut, minyak janggut, pakai baju dekat, tapi bukan pakai dekat baju, kat badan. Lepas tu kita pakai tu terlekat pun dimaafkan. Menanggalkan rambut atau bulu tak boleh dengan sengaja, pergi tarik rambut, pergi potong rambut, cukur janggut ketika dalam ihram. Ingat tu. Ya, tak boleh. Kalau buat juga kena dam. Dam ni adalah 66 orang fakir miskin setiap setupak, 60 rial. Kena bagi kepada 6 orang fakir miskin. Jenuh nak cari orang fakir miskin pula. Ada ke? Ada. Antaranya ialah cleaner, pekerja-pekerja amal yang dekat Masjidil Haram. Kalau nak bagi yang kat fakir miskin dekat luar yang minta-minta tu, itu kena dengan pengawasan mutawif ataupun kena memang dah biasa bagi. Dia tak boleh bawa keluar. Ada orang kaya, dia dah tukar RM1, RM1, RM1. Dia bawa keluar tu. Dia nak bagi. Nampak tu saja, tengok je baru 100 orang. Sehari sampai kat situ, ramai mari. Tukang sapu tu tak ada sangat tukang sapu. Tapi sebab tu nak bagi, jangan keluarkan duit. Bagi RM100, RM5 bagi. Jangan keluarkan duit satu. Nanti semua dah kan, datang ramai. Bukan tukang sapu tu, yang orang kulit hitam tu, kadang entah mana-mana mari dia. Tak nampak pun, tapi mari terus. Sebab tu nak bagi keluar satu. Bagilah, jangan takut, tak ada apa pun. Cuma kalau kita keluar tu orang main berebut, ada satu dia tengok tu, lalas dia, tu tak takut, dia campak je semua duit tu, terobang duit tu. Kerat kuku tak boleh, kerat kuku. Tapi kalau ada kuku tu macam kata keluar kan ke ujung-ujung tu, kita pun cabut sebab sakit kan. Tu tak apa. Jangan kerat kuku yang memang kerat ni. Elok-elok kita kerat kuku. Menebang, memotong ni memang tak ada buat lah kot. Ada. Memburu binatang buruan pun tak ada lah. Ini sebab apa ada buru? Sebab dulu kan perjalanan jauh, tengah-tengah jalanan padang pasir, Allah nampak apa ni? Binatang buruan.
nampak biawak padang pasir. Pergi buru tak apa. Sekarang tak ada lah. Berkahwin. Sabar dulu nak kahwin. Tunggu habis tahlul baru kahwin. Melakukan pendahuluan suami dan isteri. Ni ada iman tak baca lah. Melakukan perhubungan suami dan isteri tak boleh. Ini paling besar sekali lah. Paling besar sekali dia punya penyedam dia. Habis. Selesai. Alhamdulillah. Ada soalan? Lepas kita nanti tawaf Boleh aja kalau sampai tu tak habis lagi, tak habis tawaf lagi. Tengok macam dah buka dah, terus kita masuk. Kemudian sambung balik. Dia kita sebelum sambung tu patah balik. Dia buka je kawasan Mekah apa ni? Kaabah. Okey. Dia yang tak boleh, kita masuk kat sini, keluar kat sini. Maka kawasan sini tak dikira. Maka bila kawasan sini tak dikira, kalau kita sambung, maksudnya pusingan satu tu yang tak sah, bukan semua tak sah ya. Satu tu tak sah. Tapi selalunya dia tak buat macam tu. Selalunya masuk kat sini, pun keluar kat sini juga. Itu boleh. Kalau masuk kat sini, patah balik sikit belakang supaya kita nak ambil lajak sikit. Belakang sikit lah, 2 tapak bagi masuk sini, patah balik sikit belakang, sambung balik boleh. Boleh. Dia jangan kita tawaf, maksudnya tawaf pusing, masuk sini, sambung balik. Kawasan ni tak sah. Faham Tapi kalau kita dah habis tu, kalau dah habis tak ada masalah. Dah habis tak ada masalah. Pergi aja. Tapi kalau time tawaf kadang-kadang tiba-tiba ini bukan senang ni, tiba-tiba tengok orang tengah buka nak masuk, kita pun betul-betul kat sini dah. Kita pusing tawaf, kita pun dekat. Dia buka. Elok masuk lah. Walaupun tengah pusingan ketiga tak ada masalah. Dia tak syarat habis baru masuk. Tak ada syarat. jadi kita dah tinggal dulu, dah sama ada tak boleh. Ini kalau ceritanya buat seorang-seorang lah. Jangan kalau dengan grup jangan pasal jangan kita buat hal sendiri, ikut je grup. Kalau grup tu tawaf hujung kat sini, tawaf hujung sini. Jangan kita seorang-seorang. Jauh lah ustaz bawa ni. Saya pun nak ke dalam. Dia pun ke dalam seorang. Hilang dah masjid ni. Jenuh orang nak buat sa'i. Dia. Sebab nanti yang kita akan bawa, yang tawaf yang ustaz akan bawa ni ialah tawaf ketika dalam umrah je. Lepas tu dia dah tahu sendiri, tawaf sendiri je. Tiap-tiap waktu dia masuk disunatkan tawaf. Katalah mana dah tahu kan. Kita tersasar daripada dulu. Macam mana nak patah balik? Macam nak patah balik? Ini memang selalu terjadi tersasar. So sebelum tersasar tu selalunya yang laki yang tersasar, perempuan tak tersasar. Perempuan ni suka pegang-pegang sama dia. Laki ni tak suka pegang, rimah. Lalah memang tersasar. Macam mana nak patah balik? Slow jalan slow je lah. Jalan tengok. Kalau tak jumpa, relax je. Pusing. Nanti kan ustaz akan bagi tahu, saya selalu bagi tahu lepas habis tawaf nanti kalau terpecah, saya dah bagi tahu dah, kita akan solat dekat kawasan sini. Kita akan solat kawasan sini. Nanti mutawif akan cari. Kalau nak cari, jangan cari sampai ke sini, jangan cari sampai sini, jangan cari sampai sini. Nampak tak? Kita tengok bucu. Ni bucu Haji Ismail. Ni bucu antara rukun Yamani dengan ni Ni dekat sini, ni dekat Syazad, ni dekat antara rukun Syami. Kita hanya akan solat kat kawasan sini saja. Faham tak? Semua jemaah akan solat kawasan sini. So kalau terpisah, jangan buat kalang kabut. Teruskan saja. Nanti dah habis nanti, InsyaAllah mutawif dia tak akan jalan melainkan semua dah cukup. Mutawif dia akan cari kat sini. Yang jadi masalah, ni kat sini dia tak ada. Dia pergi cari jemaah sampai ke sini. Saya pusing jenuh cari, ya Allah, pak kat sini ujung. Ya Allah, saya kata jenuh, saya dah tawaf sampai dah berpuluh-puluh kali dah saya pusing tak jumpa. Kalau tak jumpa tak adalah pergi cari dia sana balik kan. Memang kita akan cari call semua tu. Jangan jadi orang macam tu lah, menyusahkan jemaah lain. Duduk lama. Jemaah tahu betul. Jemaah memang duduk relax tamu, ya Allah doa. Tawih yang ke sini. So ini tips dia. Memang kadang-kadang kita akan terpisah, tapi jangan tengok ni. Kita akan dekat kawasan sini saja ni. Kita akan solat ni. Kawasan sini. Solat dekat sini saja. Dan kita akan masuk pergi ke sa'i belah sini. Sa'i ni sa'i.
Ni sa'i. So kita letakkan dekat sini. So kat sini insya-Allah menyenangkan mutawif untuk cari ataupun kita sendiri akan jumpa. Kita jalan-jalan jumpa jemaah kita. Insya-Allah. Memang kalau faham ikut saya ni arah ni. Arah apa ni? Arah antara pintu. Tengok pintu. Tengok mana pintu? Pintu kat mana makam Ibrahim kat sini. Ni pintu. Kawasan sini saja. Jangan pergi sampai sini, jangan pergi sampai sini, jangan pergi sampai sini. Okey Faham Kalau Allah nak uji kita terpisah. Selalunya laki memang saya dia laju sangat. Macam ada yang laju ke depan. Ada yang laju nak masuk. Dia tengok Kaabah tu, dia nak masuk dekat. Tak panggil. Lupa dah apa nama haji ni kan. Lupa. Haji. Semua haji je kat sana, semua tengok. Dia boleh ambil gambar kan? Waktu pusing tu jangan ambil gambar lah. Tapi kalau ambil gambar, adakah membatalkan tawaf? Tak. Tidak membatalkan tawaf. Tapi kena ambil gambar tapi dia adalah perkara yang sia-sia lara, mengurangkan pahala. Tapi kalau nak ambil gambar lepas habis tawaf, ambillah gambar. Kenangan. Macam tadi tu ada gambar kat Kaabah kan, nampak tak orang ambil gambar ramai-ramai kat Kaabah tu. Memang akan ada ambil gambar ramai-ramai pun situ pun. Jangan dia angkat banner dah. Keluarkan daripada beg dia Palestin. Semua grup kena tangkap. Dia tak grup kena tangkap. Mutawif dia kena tangkap. Masuk dalam penjara. Kawan saya pernah masuk penjara pasal banner je. Dia sangat straight bab-bab begini. Okey. Kita akan tengok gambar kat situ. Akan banyak masa lah kat sini. Sementara nak mencari jemaah-jemaah yang hilang tu. Kalau dia hilang. Okay, insya-Allah. Sebab itulah sebab itulah ni puan-puan semua ni pegang si pegang suami punya kain tu. Dia memang selalu tersasar dekat situ. Dia kadang, tapi kalau dia tak nak sebelah kita, jangan paksa. Kadang dia nak syahdu, dia nak nangis, dia malu kat sebelah isteri dia. Dia tak nak duduk sebelah isteri dia nak ni. Tapi waktu tawaf bersama first time tak apa. First time tu jangan terpisah. Nanti kita ada banyak masa lagi untuk tawaf sendiri-sendiri. Nak syahdu sendiri tu tak ada. Kita nak mempermudahkan urusan jemaah. Wallahu a'lam bissawab. Okey, soalan. Kalau tak ada soalan, saya ada soalan nak tanya. Ada hadiah buku kecil aja ni. Okey, soalan yang pertama. Okey, soalan dia ialah Aiman, saya tanya Aiman dah. Aiman, apa niat ihram, niat umrah? Masya-Allah. Mari. Allahu Akbar. Hadiah. Nak jadi ahli sihir ke nak jadi ustaz? Nak jadi perawat ke nak jadi perawat? Insya-Allah tu. Sihir, hasad dan penyakit ain. Okey, relax dulu Aiman. Nak tolong bagi ni betul. Okey, ni zikir pagi dan petang. Soalan yang kedua umum. Aiman tanya dia orang. Soalan apa yang Aiman nak tanya? Tanya je. Tak ada soalan. Okey, apakah doa ketika ni saya tak ajar tadi. Tak apalah. Kau tuan-tuan dapat. Doa ketika nak naik Bukit Marwah, sa'i. Ada tak? Tak ada. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Jap, Iman nak jadi perawat, relax. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Apa doa ketika di atas bukit tu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Okey, ini soalan yang saya ajar tadi. Apa nama miqat daripada Madinah? Miqat daripada Madinah. Okey. Bir Ali. Bir Ali, siapa kata Bir Ali tadi? Bir Ali. Betul tu, Bir Ali. Okey. Bir Ali dah habis. Okey. Wallahu alam bisawab. Ada soalan? Tak ada soalan, kita tangguh dengan tasbih kafarah. Tak ada. Ada lagi?
Tak ada. Ihram next time lah kita ajar sekali dengan kalau ada praktikal. Saya ada cara tips pakai ihram yang senang dan tak jatuh-jatuh dah. Dengan spray. Ada saya nak ajar praktikal spray, praktikal tawaf, praktikal tu. Nanti kalau ada dia buat nanti, saya akan buat praktikal. Ya, spray ni penting. Spray tawaf, sa'i tu kita boleh senang lah spray. Sebab kita guna spray je banyak nanti kan. Kita guna spray untuk ambil uduk. Kemudian pakai kain ihram untuk lelaki. Pakai telekung pun saya boleh juga buat. Tunjuk. Kena juga tunjuk pakai telekung. Okey, tak ada apa Tak ada apa, kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Moga segala yang baik datang daripada Allah Taala, yang kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Mohon ampunan maaf ada yang terguris dan terkasar bahasa. Okey, jemput. Ada makan-makan sikit, nasi lemak, minum-minum, ada. Kalau nak tanya apa-apa bolehlah saya insya-Allah tutin. Yang ni berdua aja bulan 1, bulan 2. Bulan 1